Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Tuan Imam, pengurusi, ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita dapat sama-sama membuktikan depan Allah Azza wa Jalla bahawa kita antara orang yang daripada dulu hingga ke hari ini bersungguh-sungguh untuk menghidupkan rumah Allah Azza wa Jalla. Sama ada PKP ataupun tak PKP, kita tetap ada dalam rumah Allah. Sekurang-kurangnya kita tidak termasuk daripada siapa saja yang Allah sebut dalam Quran, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu ni hanya bercakap tapi tak buat? Masa musim PKP, Masya Allah, habis mufti-mufti dimarahnya. Kenapa masjid tutup? Kenapa Menteri Agama takut kepada Covid, tak takut pada Allah? Macam-macam, tuan-tuan. Bahkan bukan saja marah kepada Menteri Agama Malaysia atau mufti-mufti di Malaysia, tetapi marah juga kepada Malik Salman, Sultan Arab Saudi, yang tutup Makkah dan Madinah. Uish, kalau bab marah ni nombor satu, tuan-tuan. Sebab nak datang musim Covid ni, marah ni. Tapi alhamdulillah, setelah 3 bulan, 4 bulan kita duduk kat rumah, tak boleh bekerja, ada yang kena buang kerja, Allah buka, beri peluang kepada kita, buka masjid dan surau. Bermula dengan 12 orang, naik kepada 40. Sekarang ni naik kepada berapa sekarang, Imam? Berapa? 500. Ada setengah pula sampai 1000. Macam-macam dah, tuan-tuan. Nak cerita bagi dekat wilayah persekutuan ada sampai 1000 pun ada. Tapi jangan risau, hanya angka yang dibenarkan masuk, yang datang hanya 10 orang. Wabillahi taufik. Itu yang diperakui sendiri oleh Imam Masjid Besi. Dia sendiri cakap, dia kata Menteri dah bagi wilayah persekutuan ni boleh 1000. Masjid dia tu, Masjid Besi tu, boleh mencecah orang sampai 6000 orang boleh masuk. Tapi tak apa, sebab 6000 orang kita banyak tempat, kita bagi 1000 orang mari. Jangan risau, tak sampai 1000 ni. Tak sampai. Subuh 10, alhamdulillah, sujud syukur tu Imam. Zuhur dan Asar, waktu pejabat, dapat satu saf, alhamdulillah, sujud syukur tu Imam. Padahal 1000 orang tu, satu saf, paling banyak pun dia kata boleh dapat 100 orang. Tapi tuan-tuan, tak ramai. Jangan risau. Jadi semua sembang kari dia panggil, tuan-tuan. Sembang kari nak datang masjid, tapi lepas buka tak datang-datang juga. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah, tuan-tuan, sepanjang musim PKP kita dididik dengan majlis ilmu dalam online. Saya sekali buat online sampai 300-400 ribu orang. Kalau forum mencecah 1 juta. Tuan-tuan, orang jadi minat pada majlis ilmu. Tapi ramai juga yang kata tak puas lah ustaz. Tengok dalam skrin handphone dan skrin iPad semua tak puas. Nak tengok muka, nak pergi juga. Alhamdulillah kita dah buka dah. Cuma tak boleh buat majlis perdana, tak boleh. Ramai yang minta semalam pun saya live dengan saya, Ustaz Haslin Bollywood dan juga Ustaz Abdullah Khairi. Live saja malam tu saja dekat 3000 orang. Live. Keseluruhan tengok malam tu saja dalam tempoh 1 jam hampir dekat 43,000 orang semalam lepas isyak pukul 9. Tu pun ramai tak puas lah ustaz, buat dekat masjid. Tak boleh. Kalau kami buat dekat masjid, wabillahi taufik, Covid datang, kluster 3 rangkai, wabillah, tak nak. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, sekurang-kurangnya alhamdulillah kita dapat majlis ilmu. Apa yang saya nak kongsi muhasabah ini, Allah Ta'ala sebut dalam surah Hud, ayat 108, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amallazina fa fil jannati khalidina fiha ma rabbuk
illa ma syaa rabbuka ata'an ghaira madhdud. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, dalam Al-Quran sepanjang-panjang tebal ni, tuan-tuan tengok satu biji ni. Tuan-tuan, An-Nas. Tuan-tuan, Allah tak sebut pun dalam ayat Al-Quran mengenai sa'adah, kegembiraan yang mutlak. Tak ada. Kecuali satu ayat je. Kalau type sa'adah, sa'adah ni gembira, happy, tidak ada masalah, su'idu, gembira yang teramat, diberikan kegembiraan. Allah hanya sebut satu ayat saja dalam Al-Quran. Dalam banyak-banyak ayat dalam Quran, satu ayat je. Itu pun Allah tempatkan sa'adah itu, kegembiraan itu dalam syurga. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Kalau kau betul-betul nak tenang, nak bahagia, no, syurga tempatnya. Tapi dunia tak. Dunia tempat kita diuji. Kita diuji, tuan-tuan. Sekarang ni memang sekarang Allah sedang uji. Bukan saja Malaysia, seluruh dunia Allah uji. Oleh kerana itu Allah sebut dalam surah Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-ayah. Hadis 20. Allah bagi tahu dunia ini tempat apa? Al-hayatid dunya la'ibun wa lahun. Ia merupakan tempat kita nak, orang kata apa? Bergembira, mencari rezeki. Lahun tempat kita akan lalai, kejar dunia, kejar anak-anak, kejar harta. Dunia ni tempat dia. Tuan-tuan, masa inilah kita nak cari kekayaan, masa inilah kita nak bina keturunan yang baik-baik, masa inilah kita nak jaga masjid, masa inilah kita nak berwakaf, masa inilah kita nak memperbanyakkan tempat-tempat sujud, mawadhi'us sujud, akthiru min mawadhi'is sujud, banyakkan tempat-tempat sujud. Fa innaha ta'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Akan datang ni tempat-tempat sujud di akhirat bagi syafaat kepada orang-orang yang sujud kerana kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan datang bawa sejadah. Sejadah ni akan datang di akhirat bagi syafaat. Tuan-tuan pakai kopiah ni akan datang di akhirat bagi syafaat. Haji pakai stokin, tak kira jenama apa pun, datang di akhirat bagi syafaat. Tempat kita pakai dalam masjid ketika solat. Tuan-tuan, apa lagi tuan-tuan? Tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Untuk kita memperbanyakkan harta dan juga anak-anak. Oleh sebab itu, tuan-tuan, ini tempat dia yang kita akan diuji oleh Allah dengan macam-macam. Sebenarnya Allah nak bagi tahu, hidup dekat dunia ni, pertama kita akan diuji dengan la'ibun. Kita akan hidup kita penuh dengan permainan, lakonan. Hidup ni lakonan, tuan-tuan. Yang benar-benar ni di akhirat itu benar-benar dah, tak ada lakonan dah. Sekarang ni semua orang kita nak tahu betul tak betul, kita tak tahu, tuan-tuan. Yang tahu hanya Allah tu, innamal a'malu binniyat. Setiap yang tahu hanya Allah Taala daripada niat kita. Mainan depan lain belakang lain tu, sebab ada orang yang hipokrit, ada orang yang boleh kita percaya, ada orang tu. Sebab dalam ramai-ramai sahabat Nabi, Abu Bakar dikenali As-Siddiq. Dia je yang percaya pada Nabi ketika itu, sebab orang lain confused masa itu. Betul ke Muhammad ni? Tapi Abu Bakar tidak. Khadijah radhiyallahu anha tidak. Zaid bin Harisah tidak. Siapa lagi? Ali bin Abi Talib tidak. Dan ramai lagi, tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian. Mainan, la'ibun. Dalam masa yang sama, zinatun, perhiasan. Semua perhiasan. Tuan-tuan, rumah yang tuan-tuan ada itu perhiasan. Kereta, perhiasan. Tak salah kita cari kereta, tak salah kita cari rumah besar, tak salah. Ustaz Ebik Liu beli rumah, alhamdulillah, saya tengok besar atas bukit. Tak salah. Tapi dengan kekayaan itu dia bantu orang susah. Dengan kekayaan itu dia bantu orang yang memerlukan, tak salah.
Imam muda Ashraf, alhamdulillah ada rezeki lebih. Allah bagi dia rezeki dengan baju yang dia jual, alhamdulillah. Dengan kekayaan itu dia bagi zakat, dengan kekayaan itu dia bayar LHDN. Tuan-tuan, kekayaan tu Allah bagi tahu tu, zina, perhiasan. Itu juga ujian. Kadang-kadang kita bila dah Allah bagi ujian, kita akan lingkup ke situ, kalah dekat situ. Tafakhurum bainakum, dan kita akan berbangga-bangga antara satu sama lain dengan apa yang kita miliki. Oleh sebab itu tuan-tuan, ujian-ujian ini kita kena muhasabah. Kita kalah disebabkan tafakhur, sebabkan kebanggaan yang kita ada. Tafakhur pada apa? Harta, kekayaan, kemuliaan, pangkat. Oh tuan-tuan, pangkat ni tak usah cakap lah tuan-tuan. Cukup menakutkan pangkat. Silap sebut nama pun orang marah dah. Dalam grup saya tu terlupa bubuh dalam profesor belakang, panggil doktor sekian, lupa bubuh profesor, marah. Saudara, cuba tulis balik. Nak dapat profesor ni payah. Ada kawan pula tulis, ada datuk, geng-geng datuk juga, DATO koma dengan DATUK. Dia DATO koma. Orang tu tulis, manalah dia tahu tuan-tuan kita TUK ke TO koma. Bukan dia jaga sijil kita. Dia tulis dalam tu DATUK. Dia balas balik dalam grup ni, WhatsApp grup kita baca, malu kan, kita malu, terus tutup WhatsApp. Saudara, minta maaf, saya bukan DATUK, saya DATO koma. Alah, takkan bak koma pun kau kecoh. Ini panggil tafakhurum bainakum. Kamu nak belagak antara each other. Apa yang you dapat? Hebat sangat ke? Awak ada profesor, hebat sangat ke? Kentut kau sama je busuk dengan orang tak ada profesor. Kecuali lah kau hebat sangat macam Nabi Muhammad tu, hebat tuan-tuan. Nabi peluh dia wangi, tak payah beli oud. Dr. Isa Harif promo sikit, tak payah beli oud. Saya peminat minyak wangi, tak payah beli minyak wangi. Nabi tu sendiri minyak wangi dah. Peluh Nabi, dia ambil airnya, air peluh ni untuk dijadikan atap oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Nabi dia punya peluh dia wangi. Kita apa yang wangi? Tu imam kita baca sedap macam tu Imam Masjid Haram tak tadi tuan-tuan? Suara dia ni macam solat subuh Masjid Haram. Tu pun orang tak datang masjid lagi. Apalah punya tak cerdik, tak faham aku. Betul tuan-tuan, saya pergi satu Malaysia dah surau masjid. Inilah masjid yang paling sedap suara dia. Aku puji lah sebab aku duduk kat sini. Tapi sungguh tuan-tuan, macam saya semayang tadi, macam kat Masjid Haram solat subuh, suara gah, dia panggil Arab panggil sautun jahwari, suara dalam. Imam-imam Masjid Haram baru pagi-pagi kan baru bangun tidur kan, suara tebal macam ni. Sedap betul dia baca tuan-tuan. Dengan sejuk, macam solat subuh dah atas Masjid Haram tu. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, sedap macam mana suara dia pun, cuba bau ketiak dia lepas main badminton. Innalillah pak. Tak sama dengan Nabi SAW. Peluh macam mana pun, titik ambil wangi bang, wangi. Tapi Nabi tak sombong. Kamu nak sombong sekadar ada nama profesor depan, come on brother. Doktor depan bang, tak ada. Saya banyak belajar daripada orang tak ada doktor pun. Orang yang tak ada SPM, yang tak ada BA pun, SPM je ada. Saya belajar banyak mana. Bagi tahu, okey saya ambil. Bang, rugi tak rugi. Sebab apa? Sebab ilmu itu al-hikmah dalatul mu'min. Manusia itu sentiasa akan dapat ilmu tak kira dengan siapa pun. Kadang-kadang dengan jaga saya dapat ilmu. Saya dapat apa ilmu dengan jaga? Saya selalu jarang ada rumah. Jarang ada rumah. Jaga datang bagi tahu. Dia kata, ustaz, kalau tak nak bagi, ada orang ganggu, kalau time ustaz tak ada, ustaz kena buat macam ni, macam ni, macam ni. Dia ada dah bagi tahu. Antaranya pertama, beli apa? ADT tu. Yang tulis ADT tu kan. Saya punya dah kelabu, saya memang pakai ADT, tapi dah kelabu. Dia kata, ustaz tolong pergi tukar. Sebab perompak cukup takut dengan benda ni. Jangan bunyi lagi. Tulis ADT takut dah sebab dia memang bunyi. Tapi kalau kelabu, perompak tak nampak, tengok. Lah kali kita pun beli. Benda simpelnya.
Tapi tak terfikir di otak saya nak beli benda tu. Sebab dia dah lama kan dah kelabu. Rupanya kena pergi cuci, kena, memanglah ADT tak bagi dah. Kita kena pergi beli kat kedai hardware. Saya ingatkan tak boleh beli kat hardware, kena beli dengan ADT. Saya kata buat apa kau beli lagi dah. Memang untuk bayar tiap-tiap bulan. Tak payah ustaz pergi kedai hardware, dia boleh beli lagi. Saya pergi beli 3 tu tuan-tuan. Depan belakang semua aku letak tu. Belajar kan siapa? Jaga. Lepas tu lampu, kadang-kadang kita tak ada, kita buka siang pun buka, malam pun buka. Saya tak tahu, rupanya dia kata ustaz, janganlah membazir ustaz. Ustaz pergi beli yang boleh tu. Oh, kita tak tahu, bukan bidang saya tuan-tuan. Bab-bab elektrik boleh hidup mati ni. Kita tengok malam tu buka, siang tutup. Ada hantu rumah ni. Rupanya dia ada apa? Timer. Kita tak tahu, bidang saya fatwa. Bukan bidang benda Allah tu. Tak sebut dalam Quran sunnah benda tu. Jadi saya belajar dengan siapa? Belajar dengan orang. Dia belajar dengan orang yang bukan bidang saya. Apa kita nak sombongnya? Tengok. Tafakhurum wa takasurum fil amwal wal aulad. Kadang-kadang kita sombong dengan apa? Dengan harta benda, selain harta benda, dengan keturunan. Anak ramai sombong dan macam-macam lagi. Jadi tuan-tuan, semua itu menyebabkan kita berdosa kalau kita tak jaga betul-betul. Itu sebab Nabi SAW sebut dalam satu hadis, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Setiap manusia akan buat salah dengan yang saya sebutkan tadi itu. Semua tu kita akan buat salah. Kadang-kadang kita tersombong tak salah. Allah Tuhan, kita manusia bang, yang sedar dia tu penyombong adalah iblis je. Kita kadang-kadang cuba nak jadi baik, tersombong pula. Pergi Mekah. Ni musim pergi Mekah tuan-tuan. Semalam saya, Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Haslin, tiga-tiga menangis dalam live. Sebab teringat di Padang Arafah, teringat masa duduk kat Arafah, teringat masa kat Mina. Sebab ni sepatutnya kami 3 orang ada kat Mekah sekarang ni tuan-tuan. Tapi tak ada rezeki. Nak buat macam mana? Kalau pergi bawa datang mudarat yang lebih besar, baik tak payah, tak apalah tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, kadang-kadang bila kat Mekah tu, kadang-kadang kita nak jaga sangat dah, tapi tersombong. Allah hajar je. Biasalah Allah hajar ni. Bila Allah hajar tu apa maksud tu? Allah nak suruh kita taubat. That's all. Samalah juga dengan ni Covid ni tuan-tuan. Tengok, kita duk satu dunia duk bahagia, buat maksiat sana, buat maksiat sini. Ingat tak dulu bila kita kata basuh tangan, ambil wuduk, orang kata apa benda ambil wuduk? Tak. Bazir air dan macam-macam lagi. Sekarang tak payah, memang dia akan ambil wuduk sana. Tak berwuduk pun dia akan basuh tangan. Tiap-tiap kali tu basuh tangan. Tak cukup tu, pakai sanitizer pula, hand sanitizer. Punya jaga kebersihan. Sedangkan kita dah lama dah jaga kebersihan. 5 waktu semayang, 5 waktu ambil wuduk. Tu sebab Nabi kata kalaulah kamu cuba bayangkan rumah kamu ni nak pergi ke satu kawasan tu, kamu kena lintas sungai satu hari 5 kali. Hal yabqa laka minan nazar, adakah akan tinggal sebahagian kekotoran pada tubuh kamu? Tak ada. Al-wasakh tidak ada dah. Sebab apa? Duduk lalu selalu. Sama lah juga macam kita hari ni. Alhamdulillah tak ada dah. Kita duduk jaga kebersihan satu. Nombor 2, tuan-tuan tengok. Dulu kita selalu pesan jangan salam dengan orang bukan mahram. Tak payah salam, tutup aurat. Semua tak nak ikut. Sekarang semua tutup aurat sendiri tuan-tuan. Semua pakat sama salam. Bahkan laki dengan laki pun sama salam sekarang. Sebab apa? Allah nak ajar. Semua tu Allah nak bagi tahu, aku nak bagi kamu peringatan. Jadi sekarang ni tuan-tuan, apakah perkara yang kita kena ambil perhatian sepanjang kita berada dalam tempoh-tempoh ini? Pertama, akfir minal a'malis salihah. Perbanyakkan dengan amalan-amalan soleh. Amalan soleh ni tuan-tuan, ini bukan benda nampak simple, tetapi ia sangat memberi kesan. Sebutnya senang, nak buat tu payah. Amalan soleh macam contoh ni 10 hari ni, 10 hari Zulhijjah. Apa amalan-amalan yang kita kena buat, digalakkan buat? Akthiru minaz zikir, banyakkan zikir. Zikir tu nak sebut senang. Bang, kita banyak zikir bang. Berapa banyak? Nabi buat 70. Berapa? 70 tak kita hari ni istighfar?
Nabi sebut simple. Saya buka buku-buku hadis, banyak hadis-hadis Nabi tentang zikir. Bila saya fikir, Nabi ni cakap benda yang sama nampak. Ulang dengan sahabat ni, ulang dengan sahabat ni, ulang. Rupanya sebab apa Nabi ulang? Sebab itu payah. Nak buat tu payah. Nak buat hari ni boleh, hari ni Pak dengar tazkirah, esok buat, lusa lupa dah. Dia begitu. Dia akan jadi lupa. Sebab manusia ni pelupa. Itu sebabnya kena memperbanyakkan. Kita kena ulang dan ulang dan ulang. Kalau tidak, tuan-tuan, kita akan jadi orang apa? Orang yang pelupa. Bila lupa akan lalai. Banyakkan amalan-amalan soleh. Sebab itu Allah kata apa? Dalam surah Al-Hajj ayat 77. Kebetulan pula dalam musim Zulhijjah ni. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Perbanyakkanlah buat amal-amal soleh. Semayang tu tuan-tuan kira lah. Ni kalau tuan-tuan perasan tak, kalau kita berada di 10 Zulhijjah ni, sepanjang 10 Zulhijjah, kalau kat Mekah yang menunaikan ibadah haji, apa yang kita buat kat sana? Pertama, setiap malam kita bertahajud. Betul tak? Minta apa? Minta nak dapat haji yang mabrur. Ya Allah, tolonglah ya Allah, bagi aku dapat haji mabrur ya Allah. Jangan sakitkan aku ya Allah. Bagikan aku kekuatan ya Allah. Memang itu yang kita minta. Tabung haji duk tekan 10 akhir ni, 10 awal ni, tolong jangan buat umrah. Stop buat umrah. Simpan tenaga untuk masuk dalam peperangan untuk dapat haji mabrur. Bermula di Padang Arafah, Muzdalifah, Mina, patah balik ke Mekah untuk tawaf dan sebagainya. Tawaf biasa selalunya dapat dalam tempoh 45 minit. Tapi musim haji, tawaf fardu haji tu silap-silap 4 ke 5 jam, tuan-tuan. Simpan tenaga. Kita minta, ya Allah, tolonglah ya Allah, dapat haji mabrur ya Allah, haji mabrur ya Allah. Sebab dapat haji mabrur, Allah tak tolak kita untuk masuk syurganya. Minta. Begitulah juga sekarang. Dekat Mekah, tuan-tuan, tengok. Kita nak dapat malam tahajud tu, kita buat semayang kat mana? Semayang dekat Masjid Haram. Apa yang kita buat? Kita pergi 2 jam awal daripada waktu solat. Dekat sana je satu tempat yang kita panggil tunggu waktu solat. Satu dunia manusia datang tunggu waktu solat. Bila nak solat waktu? Oh, lagi setengah jam, lagi 1 jam. Kat Malaysia tak ada. Tok Bilal tunggu, mana orang tak sampai lagi. Betul tak? Sana tak payah, kita tunggu. Bang, mana bang? Pukul 3 pagi. Saya bawa balik makan nasi Arab dengan kawan-kawan. Jumpa jemaah nak pergi masjid lah. Kita pun naik atas, buang bersih-bersih sikit, patah balik pergi Mekah, pergi Masjid Haram. Nak bagi tahu pukul 3 tu masuk Masjid Haram dah, tunggu waktu solat. Habis sembahyang subuh, tak balik lagi. Tawaf pula, tawaf sunat. Allah, banyaknya amal ibadat kita buat. Tu sebabnya bila orang balik daripada Mekah, macam baby baru lahir. Tapi tuan-tuan, kita hari ni bagaimana? Itu sebab Allah kata perbanyakkan amal-amal soleh. Sebab apa? Amal-amal soleh itulah yang akan menyebabkan, tuan-tuan, kita ini dapat bermuhasabah apa yang kita lakukan sebelum ini. Yang kedua, aktsiru minas sadaqat, perbanyakkan sedekah. Sedekah ni very simple. Tuan-tuan tengok dah. Masa musim Covid, ramai sekarang ni kita tengah menggalakkan, tengah bagi semangat kepada semua umat Islam, tolonglah, dermalah kepada masjid dan surau. Tuan-tuan tahu apakah kesan masjid dan surau ketika Covid? Tuan-tuan, masjid dan surau lah tempat orang susah yang putus bekalan datang mengambil keperluan-keperluan mereka. Masjid dekat rumah saya habis dekat 200-300 ribu. Habis duit akaun duit tu. Sebab nak bagi orang kampung kita susah, orang taman kita kena buang kerja. Yang jual dekat pasar malam tak boleh jual pasar malam. Yang nak jual pada bulan Ramadan tak boleh jual bulan Ramadan. Putus. Saya punya kawan-kawan kumpul duit dekat 3 ke 400 ribu, pergi bagi tiap-tiap hari, tuan-tuan. Kejap dekat situ, kejap kat sini. Bang, tak cukup bang. Kita pergi hantar beras. Kita mungkinlah dekat taman Tun Husin ni semua yang sedap-sedap, tuan-tuan. Tengok rumah besar-besar, kereta besar-besar. Dia orang, tuan-tuan, kita bawa beras, bawa telur satu papan, lepas tu gula, garam, lepas tu ada biskut-biskut sikit. Telur tu bagi, tuan-tuan, kita bagi telur tu, dia ambil telur, cium telur tu. Dia papan telur tu, ya Allah, gitu tu. Kita tak pernah cium telur kan?
Haji punya pernah cium telur? Tak pernah kita beli telur cium. Tai ayam kot situ. Kena basuh dulu. Nah, baru nak cium. Ni tak, ambil terus cium. Ya Allah Ustaz, terima kasih Ustaz, sebab tolong bagi apa yang kami ada. Ada ayam dalam ayam seekor kita bagi. Dia kata, Ustaz, ayam tu pastilah habis dalam 2-3 hari, tapi telur ni tahan 2 minggu ni Ustaz. Cium. Sebab suami tak boleh cari rezeki. PKP. Itu pengajaran bagi orang yang susah. Masjid-masjid dan surau sediakan makanan pula. Siapa yang ada kemampuan, yang terputus, sila datang ke masjid, kita sediakan tempat. Yang datang ambil satu apa yang dia perlukan saja. Yang ada duit, walaupun rumah banglo, tapi dua-dua tak ada pendapatan. Bang, saya jumpa ada seorang rumah banglo, kereta 2 biji, jatuh miskin. Sebab ni pengajaran. Sebab masa sebelum PKP, duit ada tak menyimpan. Sekarang baru tahu. Tu sebab saya cerita pada kawan-kawan saya, artis-artis semua pakat sesak tuan-tuan. Betul, dia orang sekali buat show 3-4 ribu ringgit. Sekali buat show 10 ribu. Adalah yang rezeki lebih-lebih tu, tapi tak menyimpan. Dapat 10 ribu, hari ni dapat, esok dah pergi ke butik LV, beli handbag besar tu 8 ribu, 3 ribu. Tak menyimpan. Sekarang masa musim PKP, berapa ramai WhatsApp saya, Ustaz, tak nak ke beli handbag isteri, handbag saya ni. Aku pula beli handbag dia. Saya pun tanya, berapa harga dia? Tak mahal Ustaz, 11 ribu je. Tu dia tak banyak. Musim PKP 11 ribu. Saya kata, mana nak korek duit? Kau beli berapa kalau jual pun 11 ribu? Dia kata, tolonglah tanya-tanya pensyarah-pensyarah kat UKM, mana tahu dia orang ada duit. Memang taklah, pensyarah UKM songket semua. Sengket belaka tuan-tuan. Apa ke benda 11 ribu handbag saja? Nak bagi tahu tu. Saya tanya, kau beli berapa? 22 ribu. Tengok. Boleh nak beli. Macam kawan saya, okey lah. Datuk Seri Mahdi tu, dia tu memang duit banyak. Pendapatan dia tak kurang 80 ribu lah saya rasa. Dia sekali masuk butik Vishache tu 30 ribu sekali beli. Dan dia juga pada musim PKP tak kurang saya rasa duit dia habis dekat 200-300 ribu derma kat orang. Lembu tu sekalian dia untuk raya haji kan, dia bagi berapa banyak lembu. Dia ambil lembu yang terbaik. Dia tak nak ke ada tak lembu paling murah, tak ada. Dia kata lembu paling elok berapa kat masjid tu? Sini 5,900. Masuk akaun terus ke mana ke masjid dekat Mahat Tafiz tu, berapa nak 2 ekor, hantar duit terus. Dia tak apa duit banyak, dia menyimpan dan dia ada income yang berterusan. Masa sama dia banyak infak. Ini orang nak macam Abdul Rahman bin Auf, macam Imam Malik. Imam Malik kaya. Imam Malik ni saudagar. Kalau zaman dulu jekyll lah tu. Imam Malik ni dia saudagar kain. Memang kaya tuan-tuan, tapi pemurah. Itu yang kita nak. Sampaikan dalam riwayat, kalau dia pakai kopiah dia paling elok, kasut paling elok, sebab dia kaya. Tapi Imam Malik ajar bagaimana nak berjimat cermat. Imam Abu Hanifah An-Nu'man, masa dia meninggal dunia, kopiah saja 500 jenis. Kasut dia banyak, tapi dia ajar macam mana cara nak berjimat dan cari duit. Sebab Imam Abu Hanifah, bab fiqah dia, fiqah muamalat hebat. Bab jual beli, Imam Abu Hanifah hebat. Memang hebat. Memang kita kalau dalam perbankan Islam banyak rujuk kepada mazhab Hanafi. Dan dia orang rujuk sebab dia punya akad-akad tu cantik, sebab dia businessman. Imam Malik businessman, tuan-tuan perempuan. Dan itu sebabnya dia ajar cara cari duit, cara simpan duit, bukan cara menghabiskan duit. Tengok, ada yang rumah banglo pergi ke masjid minta beras habis, beli ambil, masjid bagi. Imam cakap ni, imam kata ambil haji, ambil. Dia ambil satu beras, dia ambil telur. Alhamdulillah lepas PKP baru ni dia dapat kerja balik, bisnes dia dapat jalan balik, dia bagi balik lah. Begitulah bagus. Kita dah ambil, kita bagi balik. Jadi tuan-tuan pula yang memberi pula, jangan marah pula. Kita duk bagi tak ambil pun, jadi tak payah bagi lah. Tak,
Kita bagi tu sebab apa? Sebab kita nak bagi orang lain dapat rasa. Tu sebabnya tuan-tuan, jangan risau bab memberi. Sebab kita bagi untuk apa? Untuk dapat apa yang Nabi sebut, dawu mardakum bis sadaqat. Ubati jiwa kamu yang sakit, kamu yang berpenyakit ni sekarang ni musim Covid, banyakkan bersedekah. Dawu mardakum bis sadaqat. Ubati penyakit kamu itu dengan banyakkan sedekah. Tuan-tuan, percayalah, dengan banyakkan sedekah itu, kongsi pada masjid dan surau, inilah masanya untuk kita sama-sama jauhi daripada Covid-19. Bila tuan-tuan masuk dalam tabung ni, ya Allah, aku masukkan dalam tabung masjid ni, ya Allah, semoga dengan apa yang aku ni, jauhkan keluarga aku daripada Covid-19. Kalau semua orang buat benda yang sama, insya-Allah tuan-tuan, saya yakin kita akan jauh. Sebab ni Nabi yang cakap, bukan orang lain. Kalau saya cakap, Ustaz Izhar cakap, pastinya Ustaz Izhar tu mungkin menipu, sembang kari. Tapi tak, ini Nabi Muhammad SAW. Nabi tak bercakap kecuali la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sebab itu adalah wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan tengok masjid kita lah, masjid tu Sion ni, apa yang tak ada tuan-tuan? Aircon sejuk. Berapa banyak dah saya pergi masjid ni, dah start kuliah ni, berapa banyak saya pergi masjid, aircon tak buka. Bukan kedekut, tapi sebab dia takut Covid. Orang batuk pun tuan. Tu sebab imam pesan awal-awal, tolong pakai mask. Sebab nak jaga aircon buka, bagi tuan-tuan selesa. Tak ada masalah. Kalau nak ikutkan, nak kena bayar lagi. Dah lah orang datang limited, nak kena bayar lagi. Tapi tuan-tuan, masjid dan surau tak pernah rasa rugi. Itu sebab masa ni lah kita nak buat sesuatu sebelum mati tuan-tuan. Saya uruskan orang punya faraid ni banyak tuan-tuan. Urus, tengok orang punya kes kan. La ilaha illallah. Baik nak bagi sedekah, sedekah sekarang. Nak wakaf, wakaf sekarang. Jangan tunggu anak nanti. Tunggu anak belum tentu. Masa sekarang, ya anak kata, saya pasti akan buat yang terbaik untuk ayah. Jangan risau ayah. Ini janji anak kepada ayah. Sebab masa tu akaun tak masuk lagi. Lepas ayah dah wabillahi taufik, dah arwah ayah tu zat, tengok-tengok dalam akaun ayah ada 1 juta. Masa tu gelabah kan. Itulah mula gaduh sikit. Dari hak yang ayah janji tu, ayah dah wakaf dah, dah wasiat dah. Dah bagi tahu pada anak, jangan lupa ya, buatkan haji untuk ayah ni. Sebab ayah dah nak pergi haji tapi takut mati awal. Jadi tolong buatkan, ni wasiat ayah ni. Ayah dah simpan dah 21,000. Dah simpan dah dalam akaun. Bila dah mati ayah, tak apa, kita dah janji dengan ayah, kita buat. Pergi kat travel agent, berapa package paling murah sekali? Ada 1,500. Bolehlah, itu yang paling murah sekali saya nak. Bila bagi 1,500 dekat Mekah, cara amalannya, ibadatnya 1,500 lah. Saya tahu sangat tu tuan. Sampai sana tu tuan, 1,500 ni dia bagi siapa? Tu buat tabung haji, dia tetapkan siap-siap, jangan kurang daripada nilai sekian-sekian. Kalau tak siap saya tak kurang daripada 4,000 saja, tak kurang. Sebab dia akan bagi pada, sebab nak buat haji ni berat tau. Budak-budak kena keluar daripada kawasan, kena sewa hotel, kena bayar itu, kena bayar ini, semua bayar. Tu dia. Jadi bayar 5,000. Okeylah, budak tu akan buat betul-betul. Zikir dia pun 5,000 lah. Allah, dah tarik sedap sikit. Doa Allah nangis. Kena hak 1,500, hak lebih teruk lagi 1,000 ada saya jumpa. Itu saya jumpa dekat kat Mina ni. Saya tu kat Arafah. Kita tu tengah doa, tengok dia isap okok. Ramai-ramai geng-geng dia lah isap okok. Pakai kain ihram. Iya, geng-geng bising. Saya pun pergi kat dia orang. Saya kata, "Kamu haji ni?" "Iya, haji." "Badan?" "Iya, badan." "Kau isap rokok?" "Doa, ini waktu mustajab doa." Waduh. Bayarnya 1,000. 1,000 rial. Bayarnya 1,000, tapi gayanya macam 10,000. Ya udah. Dia kan buat kerja sambil-sambilan. Dia ni kerja lain. Kerja dia beli kambing, jual kambing, apa macam-macam lah. Sambil-sambil tu buat benda ni. Part time dia bagi. Jadi tak boleh. Ayah dah simpan duit 21,000. 1,000, tinggal 20,000. 20,000 dia bedak. Engkau satu, aku satu. Ini anak-anak lepas mati. Itu sebab faraid turun ayat faraid dalam Quran. Nabi tak reti matematik, tapi dalam Quran ada ayat matematik.
yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Tu bila orang kata matematik bukan Islam, bukan subjek Islamik, itu tak betul. Dalam Quran ada matematik. Nak dapat 1/3 kau nak kira macam mana? Cuba kira sikit. Nak dapat 1/3, boleh ke 2/2 keluar 1/3? Tak boleh. Dia ada kiraan dia. Kena tahu kali, kena tahu pembahagian, semua kena tahu. Tu. Dalam Quran ada apa? Macam-macam. Ada fizik, ada kimia, semua ada. Tapi kita kena mengkaji. Itu sebabnya perbanyakkanlah apa yang kita mampu buat masa lagi kita mampu untuk melakukannya. Nombor 3, yang isu apa ni, yang isu lembu sado ni satu juga. Bukan lembu sado, lembu apa? Yang orang nak korban ni. Wahyu ni memang ada orang buat. Ada 29,000. Tak salah, buatlah. Cuma yang best ni kawan-kawan saya tadi lah. Dia orang ni berebut tuan-tuan, berebut. Jadi buat lembu, aku buat korban berapa ekor? 10 ekor. Aku bagi semua masjid tu 10 ekor. Berapa seekor? 5,900. 5,900, 6,000. Aku buat juga. Aku buat lembu sado. Lembu sado? Aku buat 5 ekor. Satu ekor lembu sado 13,900. Dia berlawan sama-sama dia. Ni macam Abu Bakar dengan Umar, berebut nak buat kebajikan. Tapi rezeki murah tuan-tuan. Saya tengok Allah murah rezeki dia orang. Sebab kita kena muhasabah. Ada orang dia mampu. Itu dia orang mampu, kita je yang tak mampu. Jangan duk ikut dia buat gitu. Wabillahi taufiq lah kita je. Tapi kita buat apa? Buat apa yang kita mampu. Kita mampu untuk bagi masjid kita tu tabung masuk berapa yang kita mampulah. Allah. Itu yang kita boleh buat untuk masjid dan taman kita tuan-tuan, surau kita. Semalam pun kita pergi satu surau sama juga. Surau tu 2 hari lepas pergi surau, dia panggil tu saya tu sebab nak bagi orang pakat-pakat memberi orang kampung tu. Surau tu susah apa, duit tak ada. Alhamdulillah dapat. Malam tu saja beberapa ribu jugalah dapat kutipan malam tu untuk surau. Kesian ya tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Nombor 3, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, apa yang kita kena buat sepanjang kita di muhasabah ni, kita muhasabah di musim-musim Covid ini, ayyadhkura mimma 'allamakumullah. Kita kena ingat dan tengok muhasabah balik apa yang Allah ajar sepanjang kita dalam Covid tu. Masa bulan Ramadan kita dalam Covid kan, kita belajar solat berjemaah dengan anak dan isteri. Teruskan tuan-tuan. Masa musim raya Ramadan baru ni lawak betul tuan-tuan. Soalan paling banyak, macam mana solat tarawih, jadi imam solat tarawih sebenarnya. Ramai betul imam dipanggil imam interim. Semua pakat tanya, ustaz, saya nak baca qul huwallah dengan qul a'udzu birabbil falaq. Boleh tak? Boleh bang, tak ada masalah. Tapi lepas tu dah 2-3 hari berlalu, bulan Ramadan, dia orang telefon pula. Ada yang DM dalam Instagram, ustaz, saya nak tanyalah, isteri saya komen asyik qul huwallah dengan qul a'udzu birabbil falaq. Saya jawab sah sembahyang, tapi isteri kata tidak berapa afdal, dia kata. Isteri pula jawab, dah sama-sama jadi berbalah pula sama ustazah dengan ustaz dalam tu. Saya kata tak apa, baca apa yang kamu mampu. Kalau ada rezeki, beli Quran besar tu letak kat depan. Quran besar paling laku bulan Ramadan ni. Dulu tak pernah laku. Telaga Biru habis stok. Semua pakat beli, imam interim. Letak kat atas tu. Letak atas tu. Tanya pula hukum, ustaz, tengah-tengah sembahyang dia terbalik ke belakang. Patut baca buku surat 12, dia patah balik ke buku surat 10 ustaz. Macam mana saya nak buat ustaz? Saya tengah sembahyang. Boleh tak saya nak alih? Tuan-tuan, tu imam-imam interim macam-macam perangai. Saya kata tak apa bang, kalau dah teralih gitu takkan nak pergi alih, tak boleh. Baca je. Tak apa ke ustaz, saya ulang balik ayat yang 2 hari lepas? Boleh. Yang penting kau baca, tak baca pun tak apa. Yang penting Fatihah jangan lupa. Jangan kau mentang-mentang letak Quran depan, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, sayaqulu sufa, tu masuk duduk 2 terus. Fatihah kau tinggal. Memang tak sah lah. Tapi nak bagi tahu kita belajar jadi imam pada bulan Ramadan pada keluarga. Kenapa sekarang dah tak buat dah? Tu isteri-isteri duduk pakai ngadu, kata ustaz, rindulah Ramadan baru ni ustaz. Kenapa? Yelah,
suami jadi imam ustaz. Subuh, zuhur, asar, subuh boleh jadi imam sebab dia puas dia tidur tu kan. Tak reti nak tidur lah. Jadi imam. Sekarang tak boleh dah ustaz. Subuh pun tak bangkit dah. Wabillahi taufik subuh. Macam mana dia tuan-tuan? Tu kata ulama muhasabah. Ingat apa yang Allah dah ajar kamu masa musim Covid baru ni. Belajar. Itu penting. Kadang-kadang kita tak perasan. Sebenarnya Allah ajar tanpa sedar. Perasan tak? Banyak tuan-tuan. Saya belajar erti hidup. Tengok main dengan anak-anak. Ya Allah tuan-tuan, 15 tahun saya tak ada masa dengan anak-anak. Saya ada masa hari Ahad ni. Macam hari Ahad ni memang saya kosongkan untuk family. Hari lain tak boleh. Hari lain kosongkan susah tuan-tuan, susah. Saya dulu ada PA saya sediakan 1 minggu 2 hari malam. Hari Selasa dan juga hari Khamis. Orang dapat tahu yang Ustaz Izhar kosong malam tersebut. Dulu saya akan letak dalam Instagram jadual saya setiap hari. Lepas tu ada kosong. Orang telefon yang nak yang kosong tu. Ustaz Izhar kosong tak pada hari tersebut? Memang kosong dalam jadual. Saya nak tarikh tu. Tak boleh, ustaz bersama family. Mana boleh? Nabi tak ada masa untuk berehat. Nabi berdakwah setiap masa. Kena juga aku tu kan. Dia marah, dia tazkirah dulu PA saya. Lah kali saya kata tak apa Izzat, bagi je lah. PA saya bagi. Bila dah bagi tak ada kosong tu kosong. Jadi kita ada kosong. Hari Ahad memang saya tak bagi. Memang saya kata itu family time je. Tapi tuan-tuan, 3 bulan tu saya duduk rumah. Allah, ada masa main badminton dengan anak sembang-sembang, main game dengan anak, happy betul tuan-tuan. Tapi sebenarnya itulah yang Allah ajar. Ingat peristiwa-peristiwa ujian-ujian Allah. Sebenarnya Allah nak suruh kita belajar. Lepas habis saja musim ni, kita masih lagi dapat istiqamah dengan apa yang kita buat. Jadi tuan-tuan, mari kita sama-sama pakat bermuhasabah. Muhasabah musim musibah ni kita belum habis lagi musibah masih ada ni. Bahkan menteri siap bagi tahu lagi, kalau naik 3 angka PKP balik. Apa yang akan berlaku pada PKP balik ni tuan-tuan? Jangan ke mana-mana. Kita sambung selepas ini.
Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, saya nak ambil sikit lagi, sementara nak habiskan sikit kesan daripada PKP kalau berlaku balik. Saya kena sebut sebab kalau di Selangor ni khutbah 4 kali dah, rasa keempat kali, ketiga keempat kali semua tentang COVID. Sebelum ni minggu lepas tentang apa? Pahlawan kan. Dimula dengan pahlawan negara, pahlawan itu, pahlawan dalam Islam, lepas tu pahlawan akidah ahli sunnah wal jamaah. 14 kali pahlawan melawan COVID. Beli COVID juga. Sebab apa? Tuanku arahkan, titahkan agar kita sentiasa sedar. Kenapa? Tuan-tuan, ada sebab. Ni, baru saya on the way datang tadi, sahabat saya ahli perniagaan kat Johor Bahru. Tuan-tuan, orang yang pemurah, tuan-tuan. Pemurah, berduit, syukur Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan. Tadi telefon saya, Ustaz, tolonglah Ustaz. Johor kan sekarang ni agak tinggi. Johor, Sarawak tinggi, tuan-tuan. Tolonglah Ustaz, doa Ustaz. Kenapa? Haji nampak takut, kenapa ni? Ustaz, kalau PKP balik Ustaz, habislah Ustaz. Bawah saya ni ada dekat 200 lebih yang saya kena tanggung hidup diorang ni. Dah lah masa musim PKP baru ni saya terpaksa buang 150 orang. Yang lain yang 200 lebih ni saya jaga Ustaz. Saya cuba jaga. Ustaz, kalau kata PKP balik Ustaz, saya memang tak boleh nak buat apa-apa. Saya terpaksa buang sekurang-kurangnya 150 orang lagi. Ustaz, dalam pekerja saya itu ada ibu tunggal. Dalam kaki tangan saya itu ada yang dia seorang kerja, isteri tak kerja, anak ada 5-6 orang. Bang, kalau kita balik kepada COVID, tak mustahil benda ni akan berlaku. Macam saya, tuan-tuan, alhamdulillah kita gaji tetap. Tapi gaji tetap pun kita rasa bersalah, tuan-tuan. Saya keluarkan kenyataan work from home, betul kan? Saya keluar kenyataan saya. Saya kata walaupun kerja daripada rumah, kita ni tak kerja, tak pergi pejabat, tapi wajib bekerja kat rumah. Kalau boleh buat kerja kat rumah, wajib. Saya pensyarah, saya wajib mengajar kat rumah. Cikgu-cikgu diminta untuk bagi buat kelas online, wajib buat sekadar yang kita mampu. Walaupun saya ada 400 orang pelajar, saya buat hanya 200 dia dapat live, 200 lagi tak dapat. Sebab apa? Pendalaman. Saya kena terima, tapi tanggungjawab saya wajib buat. Tapi ada orang tidur terus, kan? Allah bodoh, dia kata. Bodoh pula dia kata. Apa benda, dia kata, kerajaan suruh rehat je lah. Tak boleh bang, tanggungjawab. Ingat, saya tak mau jawab depan Allah, duit aku ambil ni, duit orang aku ambil. Sebab apa? Sebab ini tanggungjawab. Bagaimana orang yang tak dapat gaji kan? Kalau awak tak turun bersama dengan masyarakat, awak takkan tahu. Saya pergi hantar makanan, saya pergi hantar beras, saya pergi tolong orang tu. Tengok dengan yayasan-yayasan, dengan geng-geng NGO. Bang, ya Allah bang, susah bang. Kita dapat rasa tau. Ni baru boleh buka pasar malam kan. Allah. Saya sebab tu kan, kita tahu macam mana perasaan tu. Jadi tolonglah jaga. Kesan sangat tinggi. Itu sebabnya sekarang ni Allah suruh kita bermuhasabah. Kita belum berakhir, jadi banyakkan ingat memperingati antara satu sama lain. AJK Masjid arahkan, datang bawalah sejadah. Saya ustaz, tuan-tuan, datang ceramah, dia orang sediakan dah sejadah ni. Imam dah sejadah ni. Tak apalah dia sedia, tapi saya bawa juga sejadah saya. Takut imam tu sendiri COVID, baik aku bawa. Betul tak? Sekurang-kurangnya saya ambil jalan selamat. Tu Allah bagi tahu, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Baca ayat tu sebelum tu Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad, nak berdakwah ni dia ada step. Last kali tawakal. Nak dakwah ni dia kena ada strategi. Strategi itu adalah usaha. Last kali baru tawakal. Ini tak, tuan-tuan, kita tawakal pada Allah. Tawakal. Datang masjid pun disekatnya, jumpa di akhirat. Malah betul dia, tuan-tuan. Solat Jumaat je pun, subuh tak datang. Kecoh betul geng-geng bising-bising ni, tuan-tuan. Betul. Kesianlah kalau awak datang, mana tahu awak duduk dengan siapa.
Kenapa yang international punya, yang apa import punya kan, yang Bangladesh, dia orang ni tak tahu yang dia COVID. Saya baru ni hacking naik atas bukit dengan doktor pakar HUKM, daripada HUKM. Dia kata virus dalam badan ni dia ikut tubuh. Kekuatan awak ada virus, tapi dia tak dapat nak kacau, macam dia tak boleh nak ganggu awak punya antibody. Awak kuat sebab awak gagah. Orang main yang geng-geng Bangladesh, orang Pakistan, orang luar negara ni badan dia tegak, COVID, relax, tidur je. Tapi kalau jumpa haji, wabillahi taufik ji, sekali jumpa, habis terus. Haji pula dah. Itu sebabnya awal-awal 60 tahun tak boleh naik, tak boleh masuk. Sebab apa? Bahaya kesan dia pada orang 60 tahun dan juga budak-budak bawah umur. Bukan saja-saja dia orang buat kajian, doktor-doktor ni buat kajian, tuan-tuan. Itu sebabnya tolong jaga. Kalau tidak habislah kita, tuan-tuan. Mari tak bawa sejadah, marahnya AJK masjid. Awak tak ada otak ke? Dia marahnya AJK. Tak ada otak ke? Saya daripada pejabat, mana bawa sejadah? Kau ingat aku ni token sejadah? Dia marahnya, tuan. Buat bertenang bang, buat bertenang. Apa pula tu kan dia punya SOP. Sejadah kan banyak kat rumah tu. Orang balik haji bagi sejadah, orang balik haji bagi sejadah. Ambil letak dalam setiap kereta satu. Apa payah sangat? Dah, emas belilah, letak dalam kereta satu. Saya letak 2-3 dalam kereta. Kalau kata tertinggal ni, saya patah balik macam tinggal bini you. Ambil balik letak dalam kereta. Kalau baru ni saya ada mesyuarat dekat Jabatan Agama Islam Selangor. Tertinggal. Bukan tertinggal ni, benda ni putus pula. La ilaha illallah, aku nak pergi macam mana? Saya singgah kedai beli RM1.50 satu. Tak nak beli juga. So kurang-kurangnya jaga SOP. Biarlah habis duit RM1 pun, mana tahu aku pembawa, na'udzubillah lah kan. Baik bawa. Kesian tuan-tuan, tolong-tolonglah. Janganlah datang masjid marah AJK ni buat kerana Allah Ta'ala. Tu tanya AJK. Imam tak apalah, imam ada gaji. Bayar imam. Ya kan? Tak bayar bagi tahu. Saya nak bagi tahu suruh bayar. Mana boleh sampai ke bab imam tak mau bayar. Engineer bayar pula, kan? Bayar. AJK buat kerana Allah Ta'ala. Mana ada AJK kecuali kat Singapura. Singapura memang dia orang berbayar. Tapi dia tak kacau duit Jabatan Agama Islam. Dia tak kacau duit Majlis Agama. Dia orang ada their own business untuk masjid dia. Tu pengurusi dia tu ada duit, ada gaji. Kalau dia fail bawa datang KPI dia, duit bawa datang, dia dipecat. Masuk AJK baru pula, AJK yang boleh cari duit. Ni bukan AJK perhabis duit je. Dia Singapura lain. Singapura ni dia boleh survive. Tapi dia punya masjid memang tip top nombor 1. Terbaik. Semua berbayar. Jadi kita ni tuan-tuan, tolonglah. Dia orang buat kerana Allah Ta'ala. Duduk dia dekat luar, tengah-tengah panas kan. Panas bang kat luar tu. Ni tak apa, ada juga yang ulu kepala macam tu. Datuk Badli Shah jaga imam satu masjid Ahmad Shah Pahang, Kuantan. Dia kata, Syekh, jaga manusia ni lebih susah daripada jaga nak sebut payah. Dia kan dibawa benda Allah tu kan, diarah net atas kepala tu. Ada yang datang, takkan tak kenal saya Datuk sekian. Oh, Datuk sekian. Kata tak boleh, saya pun Datuk. Kan bila pakai ni orang tak perasan. Dia punya angkuh tu agak-agak lah brother. Saya pun Datuk. Yelah, takkan tak tahu saya sihat lah ni, saya datang ni. Dia ingat orang sihat, orang yang COVID ni dia mesti demam, terlentang kat rumah. Tak. Tu yang pergi makan lain tu kan, yang pink ke, dia pinkish. Tengok, pergi makan dah positif. Wabillahi taufik, sakit pula hati. Nak sungguh selfish. Makcik tu saya tak salah sebab makcik tak tahu apa. Ni anak-anak. Takkan kau tak ada SPM kot. Tahulah bahawa tak boleh kena bawa. Tengok, dia orang datang. Terpaksa Datuk Bat tunjuk gambar pemangku Sultan Pahang. Pemangku Sultan Pahang pun ni atas dahi. Agung ni atas dahi nak pergi mana-mana. Bang, kalau Sultan pun ambil test suhu dan kepala tu, awak Muhammad bin Sultan je. Tak payah nak belagak sangat lah.
Sebab nak jaga SOP. Kalau semua kena tuan-tuan, sakit kita. Tak nak nanti orang akan nampak ni kluster Masjid Tun Hussein On. Tak nak. Cukup dah masjid-masjid ni. Tu buat Sultan Selangor stop lama. Sebab dia tak nak nama masjid dipertonjolkan punca kepada penyebaran COVID. Tak nak. Kelab malam tak ada. Kelab malam, geng-geng maksiat pun tak nak pergi kelab malam sekarang. Betul saya juga. Saya punya geng-geng ramai, geng-geng kelab malam tu. Tengah dakwah tu geng-geng tu. Sebab tengah dakwah orang tak dapat lagi ni. Slow-slow dakwah. Saya pun tanya, tak pergi kelab malam? Jangan. Kelab malam tempat maksiat dia kata. Padahal sebelum ni tu buat maksiat selalu. Tapi alhamdulillah dah insaf sikit-sikit tu tuan. Geng kelab malam. Dekat Bukit Bintang, tanya kelab malam apa tak masuk. Tapi ni musim Covid tak pergi dia. Dia kata tu bahaya, dia kata. Bahaya, tak pergi. Saya cuba nak pergi masjid pula sekarang. Baguslah slow-slow kan. Ada pula yang kata, siapa saya tak pergi lagi ustaz, tapi duit saya sampai dah. Ada juga. Itu saya kata bagus. Tuan-tuan. Yang terakhir, ightanim khamsan qabla khamsin. Gunakan segala apa yang ada, nikmat yang Allah bagi sekarang ni, sementara kita nak tunggu lepas ni. Na'udzubillah, lepas biar habis habis kita punya Covid ni. Tuan-tuan, manfaatkanlah ni masa yang ada ni sebelum kita mati, tuan-tuan. Kalau dah mati tak ada apa dah, tuan-tuan. Manfaatkanlah. Ni masjid ada, datang. Surau ada, datang. Sebelum ditutup balik, na'udzubillah. Sekarang kita pakat buat. Semoga Allah Ta'ala meletakkan kita bersama dengan orang yang bertaubat, orang yang bertakwa, dan saling ingat memperingati antara satu sama lain. Dan terima kasih juga kepada ni perakam-perakam orang-orang muda ni. Saya pun tak tahu dari mana ni. Masjid punya kecampur-campur. Ni orang muda, tuan-tuan. Diorang ni termasuk daripada orang yang menggunakan masa yang ada ke jalan Allah. Diorang ni bukan dia kerja, tak ada kerja lain ni. Ada banyak kerja ni. Ni part time semua ni, tuan-tuan. Disebabkan diorang ni tersebarnya dakwah. Baru ni saya dekat masjid mana tu, saya tak ingat dah. Lepas Covid lah, orang rakam video macam ni, dia potong tentang perbincangan saya ceramahkan perbincangan saya dengan Ustaz Abdul Samad. 4 benda tu, sampai ke kerabat-kerabat, sampai ke sultan-sultan, sampai ke beberapa pemaisuri, pemimpin-pemimpin negara, menteri-menteri, habis tersebar satu dunia, tuan-tuan. Menteri tu hantar balik, terima kasih, saya akan pegang nasihat ustaz. Yang tu ada kerabat adik sultan telefon, terima kasih, saya terharu apabila ada orang yang memahami tugas-tugas pemimpin-pemimpin negara ni. Jadi kami akan cuba buat yang terbaik. Cuba semua pakat bagi tahu. Alhamdulillah. Siapa punya tangan ni, dia orang ni, dia potong tempat yang betul. Jangan kau potong tempat salah. Kau potong tempat salah, wabillahi taufik aku, tak? Potong tu biar tempat yang sesuai, yang tidak boleh menimbulkan fitnah. Gitu. Itu amanah awak. Awak buat ni buatlah, tak ada masalah. Masuk YouTube kan? Masuk YouTube. Bila masuk YouTube, ramai orang akan subscribe. Bila orang subscribe, awak akan dapat duit. Bila dapat duit, jangan lupa ini masjid, kasih sumbang juga. Memang saya tahu, saya punya video, ustaz-ustaz lain punya video, semua dah di subscribe beribu-ribu. Ada yang dapat pendapatan sebulan dekat RM10,000. Saya kata boleh, ambil lah, aku pun tak nak duit tu. Cuma kau ingat, tempat kau rakam tu jangan lupa. Masjid mana kau pergi, tanda sikit. Ni tanda ni, aku dapat subscribe. Hantar, masukkan sikit account. RM1,000 sebulan, tak apa dah. Banyak tu. Tak, 200-300 lah, bagilah. Kalau mahal sangat RM1,000, banyak sangat kan. Mikir kata, apa benda ustaz ni mengarut RM1,000. Apa dah 200-300. Kau dapat RM14,000, kau bagilah sikit kan untuk masjid kita. Bukan orang lain pun kan. InsyaAllah, mana tahu lepas ni kau buat lagi murah rezeki, ramai pula orang subscribe. InsyaAllah tuan-tuan perempuan, semoga Allah merahmati kita. Allah bagikan rezeki yang terbaik kepada tuan-tuan perempuan. Maafkan saya kalau ada salah dan silap. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.